cara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu, hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا
yafqahu aqwalana amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salam Isnin buat semua. Dan selamat berpuasa bagi mereka yang berpuasa pada hari ini. Dan alhamdulillah, untuk pagi ini tuan-puan, kita dapat teruskan lagi, bersyukur, untuk kita punya slot moh ngaji seperti biasa bersama saya Ustaz Hadi. Dan untuk hari ini tuan-puan, kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-320. Untuk episod yang ke-320. Jadi kepada semua tuan-tuan dan puan, seperti biasa, saya nak mohon jasa baik anda semua untuk bantu saya terlebih dahulu. Tolong sharekan kita punya pengajian pada pagi ini, sebar-sebarkan, ajak sahabat-sahabat yang lain, boleh sebar-sebarkan dalam grup. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan dapat dengar suara saya dengan jelas ke? Boleh tak respon sekejap? Tuan-puan boleh dengar suara saya dengan baik? InsyaAllah untuk hari ni tuan-puan, bacaan kita akan sambung muka surat 513, insyaAllah 513 sehinggalah muka surat 517. Kita punya bacaan hari ni ngam-ngam lah, habis untuk satu surah, dan nanti muka surat 518 tu kita akan masuk surah lain, insyaAllah. Baik. Tuan-puan boleh share dulu macam biasa. Tolong bantu saya share, sebar-sebarkan. Jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan ni, sama-sama kita perbetulkan niat kita terlebih dahulu. Pastikan kita betulkan niat kita sepastinya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, kita betulkan niat kita, insya-Allah muhasabah balik, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan kita akan datang ataupun selepas ini dipermudahkan atas sebab kita mendahulukan hari kita ini dengan tilawah, dengan pembacaan Al-Quran. Jelas deh sahabat. Baik, alhamdulillah. Suara jelas Ustaz. Okey, terima kasih untuk respon anda semua. Baik, jadi kita tak nak buang masa lagi tuan-tuan dan puan. Jom kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. Sama-sama kita meneruskan bacaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني
عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, kita dah selesai memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putuskan setakat ini sahaja, sentiasa kita bermuhasabah, meminta keampunan pada Allah setiap kali solat kita, kan? InsyaAllah ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Baik, jadi jom kita teruskan untuk kita punya bacaan hari ini, tuan-tuan dan puan. Kita akan sambung muka surat 513. Surah Al-Fath. Ya, surah Al-Fath. Kita akan sambung ayat 16. Ayat 16 bermula dengan qul lil mukhallafina minal a'rab. Okey, tuan-tuan dan puan dah ready ke? Jika anda sudah bersedia, jom kita mulakan bacaan kita, insya-Allah. Betulkan niat kepada yang baru masuk, yang belum share, bantu saya tolong share dahulu, saya bersebarkan. Dan seterusnya, macam biasa, tolong semak bacaan saya juga. Dan pastikan tuan-puan ada penunjuk tunjukkan pada ayat Quran tu, mudah nanti. Sudah sedia Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jom sama-sama kita baca, tarik nafas. Ready, fokus pada huruf-huruf yang kita nak sebutkan ini. Kemudian fokus pada segala hukum-hukum yang kita telah pelajari selama ini, insya-Allah. Sedia, 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون
فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل
ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Baik, insyaAllah kita akan masuk surah seterusnya, surah Hujurat. Pada yang baru hadir, kita sekarang berada pada muka surat 515. Kita akan masuk surah Al-Hujurat, muka surat 515, insyaAllah. Baik, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله
سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
راشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض
wallahu basirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk bacaan kita 5 muka surat. Baik, tuan-puan jangan keluar lagi. Saya nak share berkenaan dengan bacaan pada ayat 11 surah Al-Hujurat ini. Pada ayat 11 di sini Kalau kita lihat di sini tuan-puan, tadi cara bacanya agak berlainan sikit. Saya percaya tuan-puan tahu cara nak baca di sini. Cuma mungkin ada sebahagian yang kurang jelas. Yang kurang jelas macam mana bacaan kat sini. Okey, yang pertama saya nak sebutkan dulu bagaimana cara untuk kita baca pada ayat 11 ni. Tuan-puan jangan keluar lagi. Sebab takut nanti ada yang terlepas info kan. Kat sini adalah satu perbincangan yang agak berlainan ataupun ianya satu benda yang luar daripada kaedah kebiasaan. Kan, biasa kalau kita ngaji tajwid ni dah ada kaedah-kaedah umum dia kan, yang kita belajar hukum-hukum macam tu. Tapi di sini dia dalam kategori bacaan unik lah. Saya sebut bacaan unik. Yang mana kita kena faham betul-betul macam mana dia berlaku, macam mana bunyi dia. Okay, so bacaan yang tepatnya ialah kita baca begini. Bi'salismu. Bi'salismu. Boleh ke? Bi'salismu. Jadi kalau tuan-puan baca begini contoh. Bi'sal ismu. Dengan mematikan lam di sini, maka ianya adalah bacaan yang salah lah. Tidak tepat lah. Bi'sal ismu. Yang mana kita mematikan lam. Jadi sekarang ni, lam ni kita tak perlu matikan. Bi'sal, kita tak perlu baca sal. Kita baca dengan bi'sali. Bi'sali. Sin pada atas, lam baris bawah. Bi'salismu. Bi'salismu. Jelas tak setakat ni? Kita baca dengan bi'salismu. Bi'salismu. Saya ulang sekali lagi. Bi'salismu. Boleh, tuan-tuan dan puan? Pada huruf lam tu jangan kita sukunkan dia. Sebab kat sini dia bukan hukum alif lam qamariyah. Kan? Biasanya kita baca alif lam qamariyah lah kalau keadaan macam ni ada alif lam ni depan. Okeylah. Jadi sambil-sambil itu saja nak tanya tuan-puan. Saya tahu ramai yang dah belajar benda ni. So nak tanya, apa nama bacaan kat sini tuan-puan? Bukan tambah nun ke Ustaz? Tidak. Tak perlu tambah nun. Kat sini tak ada nun ya. Boleh tak tuan-puan komen? Bi'salismu ni tadi. Apa nama bacaan dia? Boleh tak tuliskan di ruangan komen tu? Sebab apa baca gitu? Nanti kita cerita ya. Okey. Bacaan naqal, memindahkan. Naqal. Okey, baik.
Bi'sa ismu. Bi'salis. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang komen. Jadi begini tuan-puan. Sebentar saya bawa kepada nota dulu, nota kosong. Kalau kita tulis balik tadi, perkataan tadi, dia begini. Bi. Tuan-puan kena dengar sampai habis ni. Kalau tuan-puan keluar, rugi ni nanti. Okey. Bi, sa, kemudian hamzah wasal, ada lam, hamzah wasal, kemudian ada sin mati, ada mim baris hadapan. Okey. Baik. Jadi dari sudut bacaan ataupun cara nak bunyikan dia, ialah kita akan baca dengan bi salismu. Bi sa lismu. Lismu. Okey, salismu. Ya, saya tulis elok sikit lah Salismu. Bi salismu. Saya ambil yang bahagian yang penting je lah Bi salis. Salismu. Bi salismu. Bi salismu. Ini cara bacaan dia. Selepas ni saya nak terang kenapa dinamakan bacaan macam tuan-puan sebut tadi kan. Baik. Kat sini ada beberapa pandangan yang kita kena perhatikan tuan-tuan puan. Yang pertama seperti yang kita pelajari, yang tertulis dalam kitab-kitab, dalam buku-buku tajwid kan. Dan macam mana yang tuan-puan belajar dalam seminar, siapa yang pernah ikut seminar saya sebelum ni kan. Yang mana kat sini memang ianya dinamakan bacaan naqal. Dinamakan bacaan naqal. Okay, N-A-Q-L. Dia kalau ejaan Arab dia naqal. Qaf ni mati, naqlu lah kan. Jadi naqal ni maksudnya pindah tuan-puan. Naqal ni maksudnya pindah. Jadi dia ada beberapa pandangan kat sini. Ada yang menyatakan di sini dinamakan bacaan naqal. Naqal ni maksud pindah kerana adanya unsur perpindahan harakat. Nanti saya akan cerita apa yang dimaksudkan perpindahan harakat ni. Kemudian nama yang kedua, ianya disebut hanya iltiqa' sakinain. Atas faktor iltiqa' sakinain. Boleh faham ni tuan-puan? Jadi tuan-puan nak pegang yang mana terpulang. Tuan-puan nak pegang yang mana terpulang. Ini hanya lebih kepada istilah je. Dia punya situasi itu sama. Kemudian cara baca pun sama. Boleh faham ni? Okey. Kenapa disebut dengan perpindahan pindah harakat? Okey, kenapa disebut dengan pindah naqal? Dan saya nak bagi tahu satu benda pada tuan-puan. Untuk bacaan naqal ni, pada kita mungkin pelik lah bacaan pindah ni. Orang panggil bacaan naqal ni. Pada qiraat kita mungkin nampak ia macam pelik. Sebab kita tak biasa amalkan bacaan naqal ni. Tapi ada qiraat lain yang memang pada bacaannya terdapat bacaan naqal. Okey, so sekarang ni saya nak bagi contoh dulu. Macam mana bacaan naqal ni berlaku. Saya tak nak guna contoh ni. Saya nak guna contoh ayat yang lebih mudah untuk kita lihat. Lebih mudah untuk kita faham. Okey. Contoh dalam kalimah qad aflaha. Kenapa saya bagi contoh ni dulu? Ini adalah contoh bacaan naqal yang bukan berada pada qiraat kita. Tuan-puan kena dengar betul-betul ni. Jangan dengar sekat-sekat. Takut nanti salah faham. Baik. Kalau kita baca, qiraat kita ni baca, kita akan baca gini. Qad aflaha. Qad aflaha. Boleh faham tak? Kita akan baca dengan bunyi
Qad aflaha. Dal ni dengan sifat lantunannya lah. Boleh faham tak? Itu cara kita baca. Cara yang biasa kita baca. Tetapi bagi mereka yang mengamalkan bacaan naqal, bukan qiraat kita saya terlupa qiraat mana yang amal naqal ni. Okey. Qad aflaha. Qad aflaha. Qad aflaha. Jadi bacaan naqal ni akan berlaku sekiranya sukun yang bertemu dengan hamzah. Huruf yang mati berjumpa dengan hamzah. Huruf mati jumpa dengan hamzah. Boleh faham tak? Saya ulang sekali lagi. Bacaan naqal akan berlaku sekiranya sukun berjumpa dengan hamzah. Tuan-puan follow je. Dengar saya cerita. Sukun berjumpa dengan hamzah. Baik, naqal ni maksudnya apa tadi? Pindah kan? Naqal ni maksudnya pindah. Iaitu pindah harakat. Ataupun mudahnya pindah baris lah. Bahasa mudah kita nak faham. Pindahkan baris. Jadi begini. Bila sukun jumpa dengan hamzah, so apa yang berlaku? Apa yang naqal? Baris pada hamzah ini akan dipindahkan pada huruf sukun ni. Tanda sukun. Tanda baris atas pada hamzah ni akan dinaqalkan, dipindahkan pada sukun tu, pada huruf dal. Okey, boleh faham tak? Boleh faham Jadi, sekarang saya tulis balik. Saya buat warna merah. Baik, sekarang ni saya pindahkan baris. Maknanya, bila kita dah pindahkan baris hamzah ni kepada huruf yang sukun ni, so kita transfer lah dulu. Okey, baris atas ni kita bawa dia letak kat dal. Ni naqal. Tuan-puan boleh faham tak ni? Tapi ni bukan pada bacaan kita saya nak cerita konsep naqal ni berlaku macam mana dulu. Saya bagi contoh ni sebab mudah nak nampak berbanding tadi. Tadi tu sebab dia melibatkan hamzah wasal apa semua. Takut tuan-puan pening. Okey, so dah nampak dah ni. Jadi sekarang ni hamzah ni tadi asal baris atas dah tak ada fungsi dah lah. Sebab apa? Dah berlaku naqal. Baris pada hamzah tu telah dipindahkan kepada dal yang mati ni tadi. Baris itu dipindahkan. Itu kata naqal. Naqal. Okey, boleh faham jadi akhir sekali ianya akan dibaca dengan qadaf. Qa, dal pada atas, qada, matikan fa. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Qad aflaha. Qad aflaha. Tuan-puan yang sedang mendengar ni, saya ulang sekali lagi kita takkan baca qad aflaha ni. Saya bercerita ni untuk nampakkan pada tuan-puan bagaimana mereka yang mengamalkan dengan bacaan naqal. So naqal ni berlaku begini. Disebabkan pertemuan sukun dengan hamzah. Sukun dengan hamzah. Kalau kita selami lagi dalam qiraat, ada je sukun jumpa hamzah jadi bacaan saktah. Jadi bacaan saktah. Kan kalau kita kaji bab hamzah ni kan macam-macam dia boleh jadi. Hamzah ni menjadi penyebab banyak. Jadi tashil lah, jadi ibdal lah. Kan kalau tuan-puan perasan lah, kalau kita singkap balik kan bab-bab hamzah ni, semua kait-kait dengan hamzah. Jadi yang kita cerita sekarang ni adalah bab naqal. Okey, tuan-puan dah faham dah ni macam mana konsep naqal ni berlaku? Clear tak? Cuba respon sikit di ruangan komen tu. Okey, daripada bunyi qad aflaha. Ini yang kita baca lah. Yang kita baca. Jangan ubah pula. Kita akan baca qad aflahal mu'minun. Sama aja. Kita akan baca sama. Qad aflaha. Qad aflaha. Matikan dal dengan hadirkan sifat-sifat dia. Sifat lantunan dia. Semualah. Syiddahnya, jaharnya.
Qad aflahal mu'minun. Bagi mereka yang baca dengan naqal, yang mana naqal ni apa tadi? Pindahkan baris. Pindahkan baris hamzah kepada huruf sukun ni tadi. Okey. So bunyinya qad aflaha. Okey, dah clear dah? Baik. So kalau dah clear, baru kita patah balik ke atas. Patah balik. Yang ni saya bawahkan sikit. Yang ni dah lah. Ini just saya nak explain pada tuan-puan macam mana naqal ni berlaku. Okey, tuan-puan pun dah faham. Naqal ni maksudnya pindah baris. Jadi tadi saya sebut ada dua penamaan di sini. Setakat yang saya belajar lah. Okey, setakat yang saya pernah menuntut sebelum ni, bila kita jumpa dengan guru-guru, bila ditanya semula, memang ada sebahagian pendapat yang tidak menyatakan bahawa ini bacaan naqal. Ada yang kata ni bukan naqal. Ini adalah iltiqa' sakinain. Okey, dengar baik-baik. Ada yang menyatakan kat sini bukan terdiri daripada bacaan naqal. Okey. Jadi sebab tu saya sebut tadi, ada penamaan ataupun ada yang disebut naqal, ada yang bersetuju dengan istilah naqal ni, dan ada yang lebih cenderung kepada iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Okey, saya akan explain kepada tuan-puan macam mana boleh jadi naqal, macam mana boleh jadi iltiqa' sakinain ni. Dan kalau kita lihat sebenarnya dia tak ada apa-apa, dia bukan ada perbezaan yang terlalu jauh pun. Apa pun dia punya cara baca, cara sebut tu sebenarnya sama aja. Cuma konsep yang diguna pakai tu, kaedah yang diambil tu bagaimana. So saya cerita dulu bab naqal. Tadi tuan-puan dah faham kan naqal tu macam mana? So kenapa ianya berada dalam perbincangan naqal? Sebab jom kita bedah dulu. Mereka melihat begini. Asal perkataannya ialah sa kemudian mereka nyatakan begini, al ismu. Okey, tuan-puan dengar betul-betul kena dengar baik-baik ni. Saya rasa tuan-puan salah faham ni nanti. Okey. Boleh nampak ni? Sal. Okey, sekarang ni tuan-puan abaikan yang ni dulu. Ni tak ada apalah. Okay, kita cerita yang kat sini. Al ismu. Okey, kat sini untuk kalimah ni tuan-puan, bila kita nak ibtidak dia, nak mulakan dia, kita mesti baca dengan baris bawah. Faham tak? Al ismu. Okey, kita buang al ni. Kita akan mula kat sini dengan baris bawah. Kat sini kita tak mula dengan baris depan hamzah wasal ni mungkin ada yang keliru kan. Kat sini dah masuk bab lain sikit, bab hamzah wasal. Hamzah wasal yang tidak mengikut kaedah. Inilah antara kalimahnya ismu. Ianya dieja dengan hamzah wasal, sin mati, kemudian mim baris depan. Kaedah nak memulakan baris pada hamzah wasal ni mesti dengan baris bawah. Dia tak ikut kaedah. Di sini tak ikut kaedah tengok huruf ketiga, tidak. Okey. Jelas ni tuan-tuan dan puan? Jadi point dia sekarang, untuk kalimah ni mesti dibaca dengan ismu. Okey, jelas. Ismu. 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 Okey, so kita dah dapat dah satu ketetapan bunyi di sini. Ismu. Alright. So, kenapa ianya disebut naqal? Sebab hamzah ni, hamzah wasal ni, okey, baris pada hamzah wasal ni, baris bawah ni, dinaqalkan kepada huruf lam. Naqal, maksudnya pindah. Baris bawah ni, okey, dipindahkan kepada huruf lam ni. Saya ulang sekali lagi. Naqal
Kan tadi kita dapat dah satu bunyi kat sini. Ismu. Okey. So baris pada I ni, baris pada hamzah wasal ni kan bunyi I. Baris bawah ni kita pindahkan dia, naqalkan dia pada sukun ni. Lam sukun ni. Jadi apa proses selanjutnya? Kita buang tanda sukun dan letakkan di sini. Lam ni baris bawah, kemudian baris bawah pada hamzah wasal ni dah tak ada. Maka bila digabungkan tulisan jadi macam yang kita tengok sekarang lah dalam Quran. Boleh faham ni? So baca dia bi sa lismu. Bi salismu. Bi salismu. Bi salismu. Bi salismu. Bi salismu. Okey, setakat ni yang kat sini tuan-puan faham tak? Macam mana naqal tu berlaku di sini pada kalimah ni. Cuba respon sikit di komen tu. Biar faham lah tuan-puan kan. Kalau boleh biar faham lah. Siapa yang tengok tiba-tiba masuk tengok sekerat, maknanya tuan-puan kena tengok ulangan balik lah nanti. Kan tadi di awal tadi saya dah cerita dah. Panjang lebar jugalah. Okay, macam mana naqal ni berlaku apa semua. Okey. Ada yang minta sekali lagi. Okey. Baik. Macam mana saya nak mula Asal bunyi dia tadi, kena mula balik lah ni cerita dia. Asalnya bi'sa. Kalau kita pecahkan macam ni lah. Bi'sa. Kemudian al-ismu. Ini jalan cerita kenapa disebut naqal ni. Okey, benda ni berat sikit tuan-puan Benda ni berat sikit. Jadi kita kena fokus. Bi'sa. Kemudian kat sini bunyinya al-ismu. Konon asalnya gitulah. Okey. Bi al. Okey, yang ni abaikan, tuan-puan abaikan. Saya padamlah kat sini. Bukan padam lah, saya jauhkan sikit. Nanti tuan-puan keliru. Okey. Sekarang ni kita nak fokus kat sini je. Fokus kat sini. Alright. Al-ismu. Asal dia. Al-ismu. So kita ambil balik konsep naqal tadi. Pindah. Apa maksud pindah ni? Pindah ni maknanya pindahkan harakat. Sekiranya sukun bertemu dengan hamzah. Sukun bertemu dengan hamzah. Ni kan hamzah. Hamzah wasal kan? Cuma dia ni hamzah wasal lah. Jadi bila sukun jumpa dengan hamzah. Hamzah wasal ni. Okay. So baris pada hamzah wasal ni kan baris bawah. Bila kita mulakan bacaan kat sini ismu kan. Ismu. Macam saya kata tadi kat sini kita bukan tengok huruf ketiga. Kat sini tak ada kaedah. Kat sini adalah perbincangan hamzah wasal yang tidak mengikut kaedah. Ni kita kena tahulah kalimah-kalimah dia kan. So ini antaranya. Ismu. Bunyi asalnya ialah ismu. Jadi yang I ni, baris bawah kan. Baris bawah ni kita naqalkan dia. Pindah. Baris hamzah wasal ni bukan milik dia lagi dah. Dia jadi milik huruf lam. So lam yang mati ni tak pakai dah. Lam yang mati ni tak pakai dah. Jadi kita buang sukun dia. Sebab apa? Sebab dah pindah kan. Dah digantikan. Dah dipindahkan baris tu tadi. So sukun pada lam ni kita buang dan letak di baris bawah. Sebab dah pindahkan dia. Okey, yang ni ada lagi tak? Tak ada lah. Sebab yang ni kan dah pindah ke sini tadi. Lam tadi mati kan? Sepatutnya. Tapi sebabkan baris bawah ni dah dipindahkan ke sini. Jadi baris pada hamzah wasal tu pun akan dihilangkan lah. Tak ada lah. Maknanya. Boleh faham? So sekarang ni bunyi dia macam mana? Kita akan baca dengan lismu. Lismu.
Lismu. Okay, clear? Kena tengok ulangan balik lah dari awal tadi. Kena tengok balik yang saya terang kat bawah ni. Macam mana konsep nakal ni berlaku. Kalau yang masuk tengah-tengah tu dengar cerita ni, memang mungkin sukar sikit lah nak faham. Kan? Boleh? Okay, bila dah pindahkan baris. Okay, dah pindahkan baris. So bunyinya lismu. Okay, tuan-puan fokus jadi kalau kita gabungkan bunyi dia, bi salismu. Jadilah macam yang kita baca ni, yang kita tengok ni. Bi salismu. Bi salismu. Bi salismu. Bi salismu. Jadi itulah cara baca dia. Boleh faham ni? Baru sikit nak faham. Tak apa, benda ni dari sudut penerangan mungkin take time sikit lah take time sikit nak faham. Benda ni agak berat sikit kan, sebab saya sebut tadi naqal ni bukan benda yang kebiasaan ada dalam qiraat kita. Jadi mungkin susah nak faham konsep kaedah dia tu. Alright. Jadi sekarang ni apa yang kita cerita ni ialah tentang naqal, perpindahan baris tu. Okay, perpindahan baris ataupun perpindahan harakat. Hamzah wasal ni tadi kita pindahkan baris dia pada lam. Pada lam. So sebab itu dinamakan naqal. Okey, baik. Tuan-puan dah faham kot nah? Boleh? Boleh follow dia siapa yang bosan, dia ni lah. Dia akan buat tak tahu je lah kan. Tapi yang minat insya-Allah, tuan-puan fokus dengar baik-baik dengar baik-baik. Untuk naqal ni saya dah cerita pada tuan-puan, dan tadi saya ada sebut ada sebahagian yang tidak bersetuju kat sini. Bacaan yang berlaku di sini disebabkan proses naqal ni tadi. Ada yang tak setuju. Okey, faham tak? Faham cerita apa kita sekarang ni? Ada yang tak setuju dengan kaedah naqal ni. Sebab apa? Kalau diikutkan, kaedah naqal ni akan berlaku jika dengar baik-baik, jika sukun bertemu dengan hamzah qata'i. Naqal ni akan jadi kalau sukun jumpa dengan hamzah qata'. Okey. Huruf mati jumpa dengan hamzah qata'. Hamzah qata' ni maknanya hamzah yang macam ni lah. Faham tak? Syarat untuk jadi naqal begini. Sukun jumpa dengan hamzah qata'. Boleh faham? Bila jumpa hamzah qata'i macam kat bawah ni. Sukun jumpa hamzah qata'i. Contoh yang ni, yang saya buat tadi, yang saya cerita tadi, baru jadi untuk bacaan naqal. Tetapi sekarang yang atas ni ialah pertemuan sukun. Kan tadi kita cerita lam ni sukun kan asal dia. Okay, lam sukun jumpa dengan hamzah wasal. Kat sini dipanggil hamzah mendatang lah kan. Baris tu mendatang. Jadi dia dah terkeluar sikit daripada konsep naqal yang sebenar. Faham tak ni? Ni perbincangan kedua lah ni. Kenapa ada yang tak setuju dengan penamaan naqal ni? Sebab terkeluar daripada kaedah asas dia, iaitu sukun yang jumpa dengan hamzah qata'. Tapi sekarang ni kat sini sukun tadi, lam sukun kan, jumpa dengan hamzah wasal. Dia terkeluar dari kaedah sedikit. Walhal memang dia tetap hamzah tu saya kata tadi. Itu hanya penamaan je tuan-puan. Jadi mereka yang tidak menerima untuk naqal ni, so mereka hanya sebut ini adalah iltiqa' sakinain. Itu je.
Mereka hanya menganggap ini adalah iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain ni maksudnya apa? Tuan-tuan dan puan, pertemuan dua huruf sukun. Pertemuan dua huruf sukun. Okey, sekarang ni saya tulis balik. Ni hamzah wasal. Okey, ni hamzah wasal. Lepas tu dia jumpa dengan lam sukun. Dan seterusnya kalimah ismu. Okey. Ni lam sukun. Okey, ni lam sukun. Kemudian yang ni hamzah wasal, sin mati, mim mati. Mim baris hadapan. Jadi tuan-puan nampak tak kat mana iltiqa' sakinan kat sini? Boleh nampak kan? Kat sini. Lam mati jumpa sin mati. Lam mati jumpa sin mati. Dia kaedahnya sama macam kita belajar iltiqa' sakinan yang kita baca dengan ada nun baris bawah tu. Bila sukun jumpa sukun, lam sukun jumpa sin sukun. Sukun ni maksudnya mati lah. Lam mati jumpa sin mati tak boleh nak baca. Kan? Lam mati jumpa sin mati tak boleh nak baca. Maka sukun pertama iaitu pada lam ni digugurkan dan digantikan dengan baris bawah. So jadilah lismu. Nampak? Berbalik kepada bunyi yang sama. Lismu. Bi'salismu. Okey, dah jelas dah sekarang ni. Jadi inilah dia. Kita kata dua perbincangan yang kita boleh lihat kat sini, dia melibatkan perkataan yang sama, bunyi yang sama. Cuma saya cuba huraikan pada tuan-puan sekarang ni ialah kenapa adanya nama naqal, kenapa adanya nama iltiqa' sakinain. Apapun dia berbalik kepada kaedah ataupun bacaan yang sama. Kita tak boleh nak menafikan sebab istilah naqal ni pun memang orang kata apa, berlega dalam kitab-kitab tajwid. Memang ada, tak ada masalah pun. Cuma kalau kita selidik lagi, kaji-kaji kitab lagi, ada yang nyatakan bahawa ini tak bertepatan dengan kaedah naqal ni tadi. So bila mereka tidak bersetuju dengan penamaan naqal ni, maka mereka menyatakan bahawa ianya adalah iltiqa' sakinain. Jadi kalau tuan-puan tanya saya, habis Ustaz cenderung yang mana? Saya dua-dua okey. Sebab saya faham dua-dua konsep tu berlaku bagaimana. Cuma kita kena ceritalah khilaf dia bagaimana. Perbezaan tu di mana. Kan? Yang penting baca sama. Yang penting kita sebut tu bunyi tu betul. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Boleh faham? Kita baca ni bunyi sama. Cuma kaedah penerangan tu dia akan datang kepada dua jalan. Jalan yang pertama, kita bercerita atas faktor kaedah naqal tu sendiri tadi. Okey, yang kedua kita bercerita dari sudut faktor iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Bab ni mungkin berat sikit lah. Ada lagi tak bacaan naqal dalam Quran? Tak ada, ada satu tempat ni je. Okey, bacaan dalam Quran kita ni satu tempat ni je lah yang diistilahkan dengan naqal. Kalau nak tanya kenapa dia jadi istilah naqal ni diadakan, sebab ianya macam apa, berkait lah dengan kaedah naqal yang berlaku pada qiraat yang baca dengan naqal ni. Gitu. Jelas tak tuan-tuan dan puan? Bab ni kalau faham betul-betul, insya-Allah. Dia biasanya
Baca sama kaedah je makcik tak tahu. Yes. Kalau yang mengajar kena tahulah kaedah kan. Kalau yang mengajar kena faham kaedah lah. Kena faham kaedah. Kalau kita ni macam orang awam yang nak baca, kita hanya fokus pada pembacaan yang tepat je lah. Kalau tanya kenapa tu, baca apa tu? Nakal. Jawab je lah nakal kan. Macam mana boleh jadi nakal? Time tu kita senyap je lah dulu kan. Kalau kita tak boleh nak buka jalan cerita ni kan. Tak apa, asalkan kita baca betul. Tu je tuan-puan. Muka surat berapa ni? Ini muka surat 516. 516. Okey. Ayat 11 bawah sekali tu. Yang saya birukan tu. Kita dah confuse ni. Ada beza ke Hamzah bertiang? Puan Mahini, are you okay? Puan Nani maksudkan contoh pertama yang mana? Yang awal-awal tadi, qad aflaha tu. Itu qiraat lain. Itu saya ceritakan konsep naqal. Macam mana naqal ni berlaku. Kita dah confuse. Ada beza ke Hamzah bertiang dengan tanpa tiang? Tak ada beza. Selagi mana ada kepala huruf Ain tu. Macam ni ya. Ni Hamzah. Kalau Hamzah ada tiang, ni pun Hamzah. Sama. Cuma yang ada tiang dan kepala huruf Sad, ni namanya Hamzah wasal. Itu je lah. Boleh kan Puan Mai ni? Lawak soalan tu. Adakah soalan tu wujud sebabkan perbincangan naqal ni? Okey lah tu kalau tuan-puan dah faham, Alhamdulillah. Okey. Yang ni. Okey, boleh screenshot. Tapi pastikan tuan-puan faham lah. Kejap, saya ubah sikit. Bagi dia center. Kejap. Bagi dia cun-cun sikit tengah-tengah. Okey. Tak ada tiba-tiba. Okey. Okey, boleh. Ambil nota ni, simpan. Buat kenangan. Tapi pastikan bila tengok balik nota ni, tuan-puan faham lah. Ini memang ringkas habis lah ni kan. Jadi kalau tuan-puan faham dengan perkongsian saya ni, Alhamdulillah, saya pun seronok lah kan. Cuma kalau tuan-puan tak jelas, nanti tuan-puan cuba tengok ulangan ni balik, cuba hadamkan. Tengok part ni je lah. Fokuskan kat sini je. Kan, nak faham balik. Sebab tadi mungkin ada yang masuk tengah-tengah. So tak nampak apa benda nakal ni. Tahu-tahu nakal je. Tahu-tahu pindah je. Apa benda yang pindah? Pindah rumah ke? Kan? Ingat pindah rumah bukan. Pindah harakat. Pindah baris. Tu je. Okay. Yang iltiqat sakinah ni pula apa benda kan? Mana datang jumpa dua sukun ni? Dari mana datangnya? Mungkin kita tengok balik. Betul tu Ustaz. Saya baru masuk ni. Okay, boleh? Ustaz, dia kata kita waqaf. Anda kata kita waqaf
pada kalimah Allah apa hukumnya? Contoh ayat 15 M517. 517 ayat 16. Ayat 15. Okey, 15. Oh ni. Okey, ada yang tanya. Wa anfusihim fi sabilillah. Bila kita waqaf pada kalimah Allah ni, ada hukum tak? Pertanyaan daripada sahabat kita. Jadi soalan tu saya balikkan semula pada audience, pada para pendengar yang yang tengah tengok saya sekarang ni. Saya tanya balik tuan-puan. Okey, kat sini apa hukum dia? Saya bagi pilihan lah. A, tak ada hukum. Tak ada hukum. B, mat asli. Saya bagi pilihan. A, tak ada hukum. B, mat asli. C, lafzul jalalah. C, lafzul jalalah. Okey, kalimah Allah lah. Kemudian D, ma'arik li sukun. Apa lagi? Cukuplah D, okey kot. A, tak ada. B, mat asli. C, lafzul jalalah. D, ma'arik li sukun. Jadi tuan-puan boleh jawab di ruangan komen tu. A, B, C, D. Kalau anda betul, dapat 10 markah seorang. Apa hukumnya? A, B, C, D. Kalimah Allah tu. Wa anfusihim fi sabilillah. Okay, lafzul jalalah C. D, ma'arif sukun. A, tak ada. B, mat asli. Yang mana satu, tuan-tuan? Boleh teka-teka. Ni ke last perbincangan kita sebelum kita tutup. Okey. So yang bertanya Puan Nora, yang saya faham MAL, ma'rif sukun. Okey. Ada yang jawab C. C, Ustaz. Okey. Okey. Dia sekarang ni tengah rancak Sekarang ni jawapan yang tengah bersaing D dengan C. Mana satu ni? Cuba tuan-puan tengok betul-betul. Fokus balik. Saya tanya nama hukum bila kita waqaf kan, apa hukum yang berlaku? Sebab apa? Dengan kefahaman kita pada hukum, dia akan secara tak langsung membuatkan kita jelas dan tahu berapa harakat yang kita perlu berhenti kat sini. Setuju tak? C dibaca 2 harakat. Okey. C. Soalan ni kita bincang berdua malam tadi dengan Puan Nora. Oh ya ke? Jawapannya D, tapi ditebalkan kalimah Allah. Ditebalkan. Tuan Zainuddin, cuba tengok balik jawapan tu. Pasti ke? Dibaca tebal. Kalau hukum ada sukun 246. Okey. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Mana satu tuan-puan? Ni yang tak ramai lagi jawab ni. Saya nak ramai-ramai jawab. Tuan-puan kena fokus dan yakin. Sorry nipis. Okey, cantik. Kita ada khilaf Ada perbezaan pendapat. C dengan D ni, mana satu ni?
Ada yang kata kalimah Allah mana ada hukum. Okey, ada yang kata gitu. Kalimah Allah ni kalimah Allah lah, lafzul jalalah, mana ada hukum. Okey. Kalau ikut hukum memang D kau ustaz. Tak boleh lah tanya saya dulu. Ni soalan. Okey dah. Tak ada orang nak jawab dah kot ya. Kalau tak ada tak apalah. Yang lain pun duk menunggu itu. Apa jawapannya? Baru ramai yang jawab ni ha. B dengan D. B mak asli. Dia jawapan dia satu je jawapan. Sebab soalan saya tadi bila waqaf, bila berhenti. Okey, yang dah jawab tak apa, terima kasih, jazakumullah. Okeylah. Ada yang tak pasti lagi tu. Kan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan. Penutup untuk kita punya live pada pagi ini. Saya nak kongsikan pada anda semua berkaitan dengan kalimah Allah. Persoalan sekarang ni, kalimah Allah ni ada hukum ke tak ada hukum? Jawapannya ada. Okay, itu yang pertama. Kalimah Allah ni dia ada hukum dia. Kalimah Allah dalam Al-Quran, okay, dengar baik-baik semua kalimah Allah di dalam Al-Quran adalah mad asli. Okay, semua kalimah Allah yang ada dalam Quran asalnya ialah mad apa? Mad asli. Contoh macam kat atas ni. Okey, allazina amanu billahi wa rasulih. Billahi. Billah, la tu sendiri adalah mad asli, dua harakat. Jadi sekarang soalannya ialah bila kita berhenti macam mana ni? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Okey. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan, kita baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6. So jawapannya ma'arid disukun lah. Sebab kita waqaf kan. Kalau kita tak waqaf, tak berhenti, fi sabilillahi ulaika, lillah. Pada la tu kita baca dua harakat lah mak asli. Tapi sebabkan kita berhenti pada kalimah Allah. Okey, pada ha yang baris bawah ni bukan ha dhamir ni bukan ha dhamir. Ini memang ha asli yang ada pada ejaan kalimah Allah ni, lafzul jalalah. So ha ni dia akan jadi sukun arid, sukun mendatang. Dan sebelumnya terdapat mak asli. Kat mana mak asli tu? Pada bunyi la tu lah. Cuma kat sini orang keliru sebab pada kalimah Allah ni tak ada alif mad. Itu je orang keliru, sebab pada kalimah Allah ni tidak ada alif mad. Itu sahaja. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Sabilillah. Nak baca 2 boleh, nak baca 4 boleh, nak baca 6 pun boleh. Jawapannya D. Mad arid lisukun. Boleh tuan-puan? Tepuk tangan sikit. Yang betul tadi kan. Yang jawab lafzul jalalah, dia bukanlah salah. Cuma lafzul jalalah tu merujuk pada kalimah Allah lah. Tapi ingat tak saya sebut tadi, dengan kita faham apa hukum yang terdapat di situ, sekaligus kita akan faham cara baca dia. Betul tak? Sebab bukanlah saya kata tuan-puan tak reti. Kalaulah kita jawab mak asli, maknanya
sepanjang kita punya bacaan yang melibatkan kalimah Allah, baik berhenti, baik sambung, kita akan fokus 2 harakat je. Sebab kita faham dalam kepala kita ni mak asli. Kalau yang faham lafzul jalalah, dia terlalu umum. Apa hukum kat situ lafzul jalalah? So bila tanya berapa harakat kita boleh berhenti? Bila kefahaman ma'arif sukun ni tak ada, kita sendiri pun tak boleh jawab. Kan? Nak baca berapa harakat ni? Tapi kalau kita memang faham kaedah ma'arif sukun, maka bila ditanya berapa harakat berhenti di sini, so tak ada masalah untuk kita jawab 2, 4 ataupun 6. Itu je lah tujuan kita bertanya tu. Kan? So, apa pun tahniah kepada semua yang bertanya yang bertanya dan yang menjawab, insya-Allah. So yang salah tak apa, bukanlah salah apa pun, cuma lebih kepada cara kita nak faham tu je. Saya yakin anda baca semua betul kan. Dan kat sini kalimah Allah ni baca nipis lah. Kalimah Allah sebelumnya baris bawah, sabilillah wallahu ta'ala a'lam. Clear sahabat-sahabat semua? Jadi jangan confuse lah. Kalau kita tak berhenti pada kalimah Allah, dia mak asli. Kalau berhenti, mak adil sukun. Boleh? Saya jawab betul, ada hadiah tak Ustaz? Ada insya-Allah. Hadiahnya di syurga, cewa. Okey, nanti boleh ikut Puan Nora boleh ikut kontak Puan Nora, dia ajak minum cendol tu. Siapa yang betul tu? Okey lah. Selesailah kiranya ya. Kita punya perbincangan ni hari ni. Jadi insya-Allah untuk pertemuan seterusnya nanti pada hari Rabu, kita akan bincangkan tentang kita akan sambung surah Qaf. Kemudian nanti kita tengoklah apa je perbincangan yang boleh kita bawa nanti. So tuan-puan boleh get ready je nanti, nak baca dulu pun tak apa. Kita akan sambung nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Anti dia dapat 10 markah. Itulah tu. Mantap semua semua dah makin berisi sekarang, padu jawapan-jawapan itu. Okey, kalau tak ada apa-apa kita stop dulu. Cuma nak ajak ni lah tuan-puan. Kalau tuan-puan nak menajamkan lagi dalam kita punya pemahaman dalam ilmu tajwid, ilmu sifat, makhraj, jomlah ikut saya dalam program ni nanti. Program Improve My Surah Waqi'ah. Kita akan bedah satu persatu ayat ni. Ada konsep dia bedah tajwid lah, cuma dia mungkin hardcore sikit lah. Kita akan fokus lebih sikit. Macam tu. Dan lebihnya tujuan kita ni nak fokus pada surah ni sahaja sebenarnya. Surah Al-Waqi'ah. Memang dalam kita punya moh ngaji ni ada je sharing tajwid kan. Cuma ni kita nak fokus pada surah Al-Waqi'ah. Kemudian kita nak menyingkap apa makna di sebalik penceritaan surah Al-Waqi'ah ni. Kita ada buat sesi tadabbur sikit kan pada surah Al-Waqi'ah ni. So tuan-puan yang ada ni boleh join sama-sama insya-Allah program ni nanti kita buat bulan 9. So link nanti tuan-puan boleh tekan di ruangan komen tu. Okey. Tuan-puan akan bersama saya untuk 4 tarikh ni. 4 tarikh ni adalah fokusnya untuk kita nak perbaiki, nak bagi strong bacaan kita, bagi orang kukuh pemahaman kita ni. Okey, dalam surah Al-Waqi'ah. Kemudian kita akan ada juga sesi tadabbur. Kita ada sesi tadabbur bersama dengan Cik Ifan. Kat sini 2 tarikh, 5 dan 12 Oktober. Jadi yuran untuk semua ni sekali bayar tuan-puan, RM90 kita letak yuran dia untuk semua ni. Untuk ulangan semua kita sediakan. Kita akan buat melalui Zoom. Alright. Ada 6 pertemuan untuk perbincangan surah Al-Waqi'ah ni saja. Ada 6 pertemuan pada setiap hari Rabu malam insya-Allah. Tuan-puan boleh tengok tarikh-tarikh dia ni Boleh tengok tarikh dia. 7, 14, 21, 28 bulan 9 Kita akan mula jam 9 malam. Ni semua tarikh ni semua hari Rabu. 7, 14, 21, 28, 5 dan 12. Ada 6 pertemuan semuanya. Semua pertemuan ni ada dia punya rakaman. Dan dalam 6 pertemuan ni termasuk dalam
Kita nak memperbaiki bacaan, sebutan huruf apa semua. Kemudian ada sesi tadabbur. Kita nak faham apa yang ada dalam surah Al-Waqi'ah ini. InsyaAllah. Boleh? Jadi yang nak join, bayaran dia RM90 sahaja. Tuan-puan tekan link yang kami sediakan di ruangan komen tu. Tekan je link tersebut. Tunggu sampai, sekarang ni pendaftaran tak buka lagi. Tunggu. Tuan-puan tunggu dalam grup tu nanti. Kita akan sentiasa update lah. Tiba je nanti dia punya pendaftaran, tuan-puan terus je daftar. Dalam Zoom ke Ustaz? Betul. Okay. Ada ikon Zoom tu, nampak tak? Kat bucu kanan. Boleh? Mohlah masuk ramai-ramai. InsyaAllah. Jom. Bayaran dia bukan bulan Untuk 6 pertemuan ni, one off. Satu bayaran saja, RM90 sahaja. Dah join belum? Dah join harap-harap ada lah orang join Saya memang utamakan geng-geng Moh Ngaji ni. Kalau bukan anda, saya pun tak tahulah siapa target audience kita kan. Target audience saya adalah tuan-puan yang memang ikut kita lah. Orang lain pun kita ajak juga. Cuma tumpuan utama kami adalah pada tuan-puan. Tuan-puan yang ikut program-program Zee Ngaji ni. Itu je lah. So, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ustaz, kita boleh ikut ini melalui Dibook tu apa? Facebook kot. Kita buat melalui Zoom. Kita buat melalui Zoom. Zoom senang je nak download. Tak ada masalah. Kalau yang tak ada Zoom, insyaAllah nanti senang. Kita boleh bantu macam mana nak dapatkan Zoom tu nanti. InsyaAllah. RM90 tuan-puan untuk 6 pertemuan ni. Pada saya agak berbaloi lah kot harga dia tu. Kan? Abang kata Tuan Tajamani rakhis jiddan. Jazakallah. Memang rakhis lah. Murakhis maksudnya murah. Kan? Murah. Zoom jom terbaik. Okey, terima kasih semua. So tak ada apa dah, saya rasa InsyaAllah yang nak daftar boleh tekan link di ruangan komen tu. Dan kita akhiri dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan doa tilawah. Terima kasih semua. Jom sama-sama kita doa dulu. Tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, baik tuan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Minta maaf kalau ada salah silap, kalau ada penerangan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Itu mungkin faktor kelemahan saya sendiri. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dilimpahkan kefahaman yang terbaik lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jumpa lagi nanti pada hari Rabu. Esok insyaAllah ada podcast Encik Elmi. Esok kan Selasa. Kita ada pertemuan bersama Encik Ifan ke Encik Elmi esok ni. Apapun esok nanti tuan-puan boleh masuk terus ke Facebook. Facebook pula. Ke YouTube. Kita punya perkongsian esok di YouTube. Jam 8.30 pagi insyaAllah. Sama je lah timing dia.
Boleh ya? Esok ada podcast bersama panel jemputan kita, insya-Allah. Okey, jika tak ada apa-apa, kita stop dulu. Alright, saya undur diri dahulu tuan-puan. Sekali lagi minta maaf dan jangan lupa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang diberikan pada kita hari ini. Okey, panel esok kita rahsiakan. Masya-Allah, rahsia tuan-puan. Tunggu esok. Kalau nak tahu kena datang esok ya. Kat YouTube pukul 8.30 pagi insya-Allah. Saya undur diri dahulu. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-puan. Kita layan dulu lagu penutup. Assalamualaikum. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرة من حازت كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حازت كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي